Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Nurul Atika Hassan dalam Buletin Ukas edisi 1 petang 16 Mac 2020. Buletin edisi 1 petang dimulakan dengan perkembangan semasa mengenai COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memberitahu selain kem belia Kemuyang di Sibu, dua lagi pusat kuarantin bagi COVID-19 telah dikenal pasti, iaitu Taman Negara Similaja Bintulu dan The Petronas Games Village Miri. Pengerusi JPBNS yang juga Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embat berkata, kedudukan ketiga pusat tersebut dilihat sebagai strategik bagi tujuan isolasi di mana kedudukannya terletak jauh daripada bandar. Tambah beliau, pengenal pastian awal pusat kuarantin ini adalah sebagai langkah persediaan bagi menghadapi penularan COVID-19. Semasa melakukan lawatan kerja di lapangan terbang Bintulu, beliau sempat memeriksa seborang deklarasi pelawat serta alat pengesan haba di lapangan terbang berkenaan. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas Ugah memberitahu mesyuarat bersama Kerajaan Persekutuan bagi membincangkan penularan COVID-19 akan diadakan pada minggu ini. Masih lagi mengenai perkembangan COVID-19. Susulan peningkatan kes COVID-19, Hospital Sibu mengambil langkah berjaga-jaga bagi meminimumkan risiko jangkitan kepada pesakit, pelawat dan warga Hospital Sibu. Dalam satu kenyataan media, Hospital Sibu menghadkan bilangan pelawat kepada 1 orang sahaja bagi setiap pesakit dalam satu-satu masa. Masa lawatan bagi orang awam adalah seperti berikut. Manakala bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan pelawat yang mempunyai gejala influenza seperti sakit tekak, batuk, selesema, demam, muntah dan cirit-birit tidak dibenarkan melawat mahupun berada di wad. Arahan tersebut berkuat kuasa dengan serta-merta pada Ahad 15 Mac 2020. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dengan masyarakat yang kurang berkemampuan untuk memiliki kediaman sendiri yang selesa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loh Kerchiang berkata, untuk itu kerajaan negeri telah memperkenalkan projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS dengan peruntukan RM1 juta di setiap kawasan konstituensi. Jelasnya di Adun Batu Kitang sahaja, sebanyak 69 rumah sudah siap dinaik taraf atau dibina semula dengan kos RM15,000 bagi setiap kediaman. Semasa melakukan penyerahan kunci rumah kepada peserta PPRMS di Batu Kitang pada Ahad, Loh Kerchiang menyasarkan dalam tempoh 3 tahun akan datang, tiada lagi kediaman usang di kawasan Batu Kitang. Laporan berita berikutnya mengenai projek transformasi luar bandar RTP di Serembu. Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu Miro Simuh berkata, kerajaan negeri telah banyak meluluskan peruntukan RTP bagi melaksanakan pelbagai projek di kawasan Serembu sekaligus memacu sosioekonomi masyarakat setempat. Jelasnya antara projek RTP yang sedang dilaksanakan ialah kerja-kerja pembinaan Gereja St. Clair di Kampung Sibulong. Jelasnya gereja tersebut kini sudah siap 70% dibina dan dijangka siap sepenuhnya tidak lama lagi. Ketika melakukan tinjauan projek Gereja St. Clair di Kampung Sibulong, Miro menambah penduduk setempat akan lebih selesa menggunakan kemudahan gereja itu selepas projek tersebut siap tidak lama lagi. Kembali kepada perkembangan COVID-19. Jawatan Kuasa Pesta Daro memutuskan bahawa Pesta Daro 2020 yang dijadualkan pada 27 Mac hingga 5 April 2020 ditangguhkan ke satu tarikh baharu kelak. Penangguhan ini adalah sejajar dengan arahan Perdana Menteri dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Sebelum mengakhiri buletin ukas, orang ramai diminta berjaga-jaga dan berwaspada bagi menangani wabak COVID-19. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diikuti adalah seperti berikut.
Sekian Buletin UKAS edisi 1 petang bersama saya Nurul Atika Hassan dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi 8 malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.